Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat dalam lebih dekat. Bukan tak nak bagi duduk situ, tapi nak bagi lagi dekat. Boleh cakap mak itu dia kena masak. Itu mah sebab saya nak tanya so macam nak buat kalau dah live boleh je lagi. Dah okey lah tu. Tak maknanya tak boleh Jajah letak kat situ. Saya dah nak nikah. Dia nak buat IG. Kita kan ada dua dia, video nak pakai. Kalau dia nak pakai, saya Pakai ke? yang tuan rumah nak pakai. Kalau tak pakai, okey. So satu IG, satu FB. Tapi dia punya tak ada. Ada tak kak dia punya ni? Dia memang seorang suspend dia. Saya tak tahu. Assistant tak ada kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jemput sini. Ustazah. Kat sini ada PC di dalamnya kat sini. Tidak boleh. Ada ikon lagi. Karena lupa bawa amalan harian kat atas bas. Situ boleh. Ada PC. Besar Ada PC. Ada. Johan tak ada dia punya ni. Kalau ada Kepala ni. yang ni je, ni letak atas ni. Boleh. Sekejap ya, set up. Okey. Betul. Cun tinggikan. Gini. Kita buat dia. Saya dah bising. Buat dekat tak benda ni. Jadi bising. Buat dekat ada tak speaker. Ni letak atas tu. Ni letak atas. Cun. Terbaik. Sahabat itu indah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat KL bawa buku amalan harian. Boleh keluarkan dulu dan pinjamkan saya satu. Saya punya dah tertinggal di Batu Kawah semalam. Dah punya dah atas pas. Saya pengurusi nak. Okey. Kita serahkan dulu siapa MC, siapa penceramah. Kita serahkan dulu kepada tuan rumah. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervous sikit lah. Okey, pertama kali saya ingin mengalu-ngalu kehadiran ustazah kita. Memang saya terharu, nantilah cerita. Okey, mengalu-ngalukan kehadiran Ustazah Zai bersama rombongan 40 orang relah ke Sarawak. Jadi saya difahamkan rumah saya adalah rumah yang terakhir sebelum bertolak ke airport untuk balik ke Kuala Lumpur. Jadi saya ambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang teramat sangatlah kepada Ustazah kerana sudi menerima pelawaan saya, dan juga khas juga kepada sahabat saya sejak sekolah menengah, iaitu Hajah Azliza dan Hajah Suad. Ini semua adalah kawan sejak tingkatan 1 di FLDS Johor Baru. Saya orang Mersing. Saya difahamkan ramai Johor sini ya. Jadi saya orang Mersing dan suami saya orang Lawas. Jadi kami pun selepas berpuluh tahun baru jumpa juga. Suad I think 40 years, more than 40 years sekarang.
Ya, jadi untuk tak membuang masa, saya rasa saya bacakan sikit biodata Ustazah. Tak payah baca lah. Tak payah baca. Baca lah. Okey, ramai yang tak mungkin nak tahu kan. Okay. Haja Muzayana Haji Abdullah Ustazah ya. Lulusan ijazah sarjana muda Usuluddin dan Falsafah UKM, merupakan pengasas Pusat Pengajar Al-Quran dan Fardu Ain Darul Hawas. Di samping itu memegang jawatan sebagai penasihat Al-Fawas Travel. Ustazah Zai juga banyak menulis dan menerbitkan buku-buku agama. Di samping itu beliau juga merupakan pendakwah bebas yang banyak menyumbang dalam slot tarbiyah di Radio IKIM. Ustazah Zai juga selalu menjadi tetamu jemputan untuk memberi tazkirah dalam Radio Zayan, Radio Langkawi FM, Terengganu FM dan Hot FM. Ustazah Zai juga merupakan penyumbang slot Bismillah Ad-Duha, Astro Oasis, slot Assalamualaikum TV Al-Hijrah, rancangan Dengar dan Wanita Syurga di TV Al-Hijrah. Beliau merupakan pemegang tauliah Jawi dan Jaiz. Jadi kita berbesar hati dan terima kasih kerana dapat bersama dengan Ustazah face to face pertama kali saya dengan Ustazah. Jadi sama-samalah kita bersyukur kepada rezeki yang Allah bagi pada hari ini Untuk tak buang masa, kita serahkan kepada Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih tuan rumah merangkap pengerusi majlis. Alhamdulillah. Baik, yang KL ada buku amalan harian, boleh kita share-share dan boleh kita pinjamkan kat kawan-kawan kucing kita yang tak ada, insya-Allah. Kemudian Jaja ada lagi 5 buah buku Fasabrun Jamil yang semalam di Batu Kawah tu tak cukup sebenarnya. Jaja tertinggal kat bilik 5. Jadi siapa orang kucing yang nakkan buku ni boleh jumpa Jaja. Okey, seperti biasa juga orang kucing yang mendengar tapi ada 5 je tak dapat, boleh daftarkan nama pada Kak Siti Zabidah kita. InsyaAllah janji kita nak postkan tanpa kos post. Ni hadiah bagi orang-orang yang bersama-sama kita secara live lah pada hari ini, insyaAllah. Baik sahabat-sahabat, sebagai hadiah terima kasih kita kepada tuan rumah menyambut kita dengan begitu meriah sekali, masya-Allah. Jom kita berpagi-pagian memulakan program insya-Allah dengan satu zikir munajat yang ada pada muka surat 255, insya-Allah. Mudah-mudahan menambah-nambahkan lagi barakah, dan kita awali dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layaklah kelak kita berhimpun dengan mereka dan mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Juga kepada seluruh insan yang telah kembali ke rahmatullah, kita doakan mereka dengan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allah tambah-tambahkan barakah kepada ukhuwah yang kita cantumkan pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang kucing? Yang ramainya alhamdulillah ada di sebelah kanan dan kiri Ustazah. Sebab bukan nak mengasingkan, tak boleh kau Ustazah kami kawan dengan orang-orang dari Malaya tu.
Boleh, tapi orang dari Malaya ni dah 4 hari dah tengok muka ustazah satu bas, dah tengok dah perangai ustazah macam mana kan. Jadi kita bagilah yang dekat dengan ustazah, orang-orang daripada Kuching pula. Alhamdulillah kan. Jadi yang depan ustazah ni adalah yang akan pulang ke Malaya. Tak jumpa jalan pulang dah. Mereka semua seronok duduk dekat Kuching ni, Masya Allah. Sampaikan staf hotel tadi semua turun bergambar dengan kami. Kan tak pernah lagi duduk kat hotel apa macam tu. Dia pelik tengok ni makcik-makcik ke tadika yang datang ke hotel kami. Subhanallah, rasa bahagia, Alhamdulillah. Jadi kita tambahkan kebahagiaan zahir dengan kebahagiaan batin dengan tak pernah lekang dengan zikir munajat. Sentiasa ingat Allah walau dalam apa juga keadaan, saat gembira atau saat berduka, kerana takkan berlaku sesuatu perkara tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. حسبي ربي جل الله
حسبي ربي جل الله قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا 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 Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa rasa muslimat dirahmati Allah? Kan? Orang Kelantan kata tenang kan? Bila lepas kita berzikir munajat. Jadi moga-moga Allah terima. Bukan perlu menjerit-jerit. Sebenarnya cukuplah kita mengenal siapa Allah. Yang sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia sentiasa ada, sentiasa dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Cuma kita tak betul-betul mengenal, tak kenal maka tak cinta akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sudah cinta, hilang segala penat. Walaupun kita berpenat-penat di dunia, untuk merebut rehat yang panjang di kampung akhirat nanti. Jadi saya dan rombongan daripada Malaya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas jemputan ini. Kami sangat bahagia sebab kononnya pagi ni sebelum kita check out daripada hotel, kita santai-santai lah sebab dah lunyai dah makcik-makcik ni 3 hari kena dengan Ustazah Zaid. Okay, non-stop, back to back kuliah, Masya Allah, Subhanallah. Jadi sebab asal untuk makluman sahabat-sahabat di Puchong, di Puchong, tengok Puchong pula tadi. Sebab dalam kepala saya kata orang Puchong je belum ta'aruf atas bas ni, Masya Allah. Saya ingat tu 5 orang daripada Puchong tak ada ta'aruf lagi. Okey, nanti kita bagi denda yang besar pada dia. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Datang ke Kuching ni pada asalnya nak berdua dengan Jaja saja ataupun berdua dengan Ustaz Azwan lah. Tapi bila Ustaz malam tadi mereka pun dinner juga kenduri besar di Madinah, kan, sebab taklimat balik kampung. Hari ini mereka akan check out daripada hotel di Madinah dan esok insya-Allah sebelum tengah hari mereka selamat landing di KLIA. Jadi kita pun dinner juga di hotel Dormani semalam, kan, sampai terlari-lari tempo selawat tafrijiyah kita. Sebab apa? Belum disuruh lari, anak-anaknya dah lari. Excited nak salam dengan orang-orang Kuching yang diraikan, Masya Allah, kan. Saya kata ada hikmah tu kenapa program kita malam tadi dan semalamnya, tak tahu Facebook ada problem mungkin. Semua kuliah-kuliah para asatizah semalam dilaporkan hilang dari radar. Jadi kesian. Kita doalah tak ada apa-apa yang buruk, kan, sebab pencinta-pencinta majlis ilmu dalam talian, kemudian pencatat-pencatat nota kita tercari-cari, kuliah hilang semalam. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sepanjang kita berada di Kuching ni, saya juga di page Ustazah Muzayyanah Abdullah menekuni kitab La Tahzan selama 413 hari non-stop.
maka selesailah 281 bab kuliah La Tahzan secara dalam talian. Santai-santai saja, tamat dan khatam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada istiqamah. Kalau tak istiqamah, banyak je benda kita buat separuh jalan. Okay? Bila kita baca buku separuh jalan, kita tak tahulah endingnya bagaimana. So dalam hidup ni suka tak suka kena teruskan. Sebab Allah dah ciptakan, dah takdir dalam hidup kita bagaimana. Kita tak tahu, Allah yang maha tahu. Kita sangka mungkin hujan, sebab kita melihat mendung cuacanya, tapi kadang-kadang tak hujan pun kembali cerah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang kita belajar daripada alam ini. Kemudian sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, habis khatam kitab La Tahzan, kita sambung kepada Fasabrun Jamil. Fasabrun Jamil tamat bahagian kedua. Ustazah pun meninggalkan dinding hijau putih di rumah tu, studio kecil sempena PKP, maka kita terbang ke Sarawak. So kita start di Sarawak ni bahagian ketiga, cara supaya tidak mudah berputus asa. Pertama dengan sabar. Kawan-kawan yang dalam talian boleh rujuk muka surat 50. Patah balik sikit. Kenapa saya nak patah balik sikit? Cara supaya tidak mudah berputus asa, pertama dengan sabar. Kenapa saya nak pegang sabar ni? Sahabat-sahabat dari Malaya, cuba baca apa tulisan belakang saya ni. Sabar itu indah, kan? Tapi dia tulis kitab sabar itu indah. Saya pun cari mana pula aku ngajar kitab sabar itu indah ni. Tapi kat sini hebatlah, kan? Maknanya insya-Allah akan lahir kitab sabar itu indah. Kan? Daripada mana kitab tu? Daripada kalbu kita sendiri, kan? Sebab kita dah belajar daripada Fasabrun Jamil, sabar itu indah. Bahkan kita mendengar sahabat-sahabat dirahmati Allah berulang kali daripada lisan para asatizah kita. Ada satu ayat yang Ustazah selalu sebut, TV Al-Hijrah Ustazah sebut, di Radio IKIM Ustazah sebut. Ada 2 S, pengubat stres, kan? Kalau kita tak jaga 2 S ni, memang hilang sabar, memang kita akan stres. Jadi jangan ada stres orang bekerja, suri rumah, mengadu pasal apa sahaja. Jangan sampai stres, okay? Sebab takut hilang sabar ni bahaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kata Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Apa yang kita sebut, itulah dia, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong bagi kamu. 2S. Sabar dan solat. Ada 5 buah buku saja, harganya RM30. 6 yang berplastik. Okey, sebab takut Jaja punya buku. Okey, 60 pula. Ada 6 buah buku, harganya RM30. Kalau pos ke Sarawak ni memang tak pastilah berapa, tapi mahal lah berbanding Semenanjung. Jadi hari ni siapa yang tak dapat buku, jangan marah, sebab memang Ustazah tak bawa banyak takut belon pecah. Okey. Jadi kita bawa sikit saja. Jadi disebabkan teringin nak memilikinya tu di majlis pertemuan kita sepanjang kami di Kuching ni, maka boleh daftarkan nama untuk minta pos ke rumah. Nanti tim khidmat bahagian pos akan hubungi untuk beri harga yang sama tanpa kos untuk pos. InsyaAllah Darul Fawaz akan tanggung kos untuk pos ke Sarawak itu. Tapi janganlah pergi viralkan kat seluruh Sarawak ni pula. Dia untuk offer ni yang hadir kuliah bersemuka sahaja. Okey. Baik, jadikanlah sabar dan solat. Duitnya biar dulu. Nanti insya-Allah kita dalam majlis ilmu ni. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolong bagi kamu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi apa sahaja ujian yang Allah beri kepada kita, apalagi yang para alim ulama kita nasihat selalunya, Ustazah saya ada masalah sekian, jawapannya sabar. Memang kita menyampah kadang-kadang bila orang cakap macam tu, sabar, kau tak tahu apa yang aku rasa, okay? Kita jawab balik kat dia, bukan aku suruh, tapi Allah yang suruh. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalimah sabar ni dalam Quran disebut terlalu banyak. Jadi kalau kita tak dengar kata-katanya Allah, kata-kata siapa lagi kita nak dengar? Kenapa Allah tu tak turun sekendiri depan aku, cakap ke aku, sabarlah. Dia ni sihat akal ke tidak ni? Kan? Sebab kita takkan bertemu dengan Allah kecuali kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Tapi orang beriman kena yakin dan beriman bahawa Allah tu wujud, Allah tu ada.
Masya Allah, tabarakallah, kita mengaji sifat 20, kita mengaji daripada guru-guru akidah kita. Kita faham daripada Qul huwallahu ahad, katakan bahawa Allah itu Esa Tunggal, Allahus Samad, dia tempat bersandar, tempat memohon segala hajat. Lam yalid wa lam yulad, tak beranak, tak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia takkan serupa, setara, sekufu dengan siapa pun. Maka kalau dia boleh muncul depan kita, apa bezanya Allah dengan suami kita yang duduk samping kita tu? Kalau dia boleh muncul depan kita, duduk atas riba kita, apa bezanya Allah dengan anak kita? Minta maaf sebut. So Allah is very special. Takkan tapi hijau lagi. Hai. Dan subhanallah, mungkin bateri di sini tapi hijau. Ini hijau lagi. Mungkin yang bateri yang ni kena charge ke? Yang ni mungkin. Oh ni. Hello. Sebab bateri ada lagi ni. Jadi kalau dia punya wire tu nanti. Hello. Ada wire dia kena turun bawah. Charge. Tak apa, bertenang sekejap. Dia punya Aku nak puji mikrofon sedap. Buat sini. Tu. Plug kat kanan. Letak kat kanan. Boleh tarik je lah. harap bertenang. Tinggi atau apa? Ini buat pasang. Susunkan kita dan kita telah aku ada bang. Ini macam mana? Oh, sini ada plug ni. Ni ada plug dia. Tapi mungkin dia tak tahu nak tu, jadi dia jatuh tengok dia punya charger. Letaklah sini, kat sini kacau IG ni. Minta maaf sekejap, gangguan. Ingat rak mana tuan rumah letak. So, kita letak ni. Sini sikit. Ya, harap bertenang, jangan bertendang. Sabar ya. Ni sedang praktikal, sabar itu indah. Tadi dia nampak dia punya lampu-lampu tu. Nampak tak tadi? Jangan kena cucuk dengan something tu je. Ada tak benda tajam? Pen ke pen boleh juga tu. Tu boleh. Ya, ujian sabar. Aminah binti Hassan, bateri tinggal 10%. Selamat mengecharge sama macam kami charge bateri speaker. Ramlah Sahim, Ani Batrisha, Baiti Abdullah, Khazilah Ahmad, Suryani Mahisa, Ida Najwa. Minta maaf tanpa notis awal untuk Ustazah kuliah di sini. Tadi sudah dibawa pun. Kalau tak boleh, kena buka. Sudah terbilang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jangan panik ke rumah. Ini ujian sabar itu indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kat mana Ustazah tengah naik syekh tadi? Dia tengah naik syekh, lupa. Kat mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak setara, tak sekufu, tak sama dengan apa jua. So kalau kita kata kalau betul Allah tu wujud, datanglah depan aku, cakap sendiri kat aku ni, suruh sabar. Masya Allah, kesian orang yang macam ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sangat kesian. Kita doakan orang macam ni, Allah campakkan nur iman hidayah ke dalam hatinya, sebab dia tak faham. Begitulah perasaan Nabi SAW berada di bumi Taif ketika dilontar dengan batu berdarah tubuh Nabi SAW.
Lalu para malaikat bertukar menjadi manusia yang memujuk Nabi SAW. Ingin aku tukarkah seluruh batu-batu di bumi Taif ini ya Rasulullah, untuk balas balik, baling balik batu-batu kepada penduduk Taif yang menyakiti Nabi SAW. Dah, kata Nabi SAW, kalau mereka faham, mereka takkan buat lagu ni kat aku. Faham ya? Jadi sebab mereka tak faham, jadi kita jangan benci orang yang tak faham. Apa sebenarnya usaha kita nak mengajak mereka faham? Kalau mereka faham, mereka takkan buat macam tu. Buktinya 40 orang penat ni daripada KL, naik kapal terbang, naik bas, turun naik bas. Ada yang longgar lutut ni tapi tak ngaku kat Ustazah kan. Bukan tak penat, tapi sebab kenal, faham. Waktu Ustazah selalu cakap, ku faham, mu faham, barulah faham. InsyaAllah mudah bila dah faham. Okay? Kita yang jadi stres, yang jadi payah, yang jadi susah sebab dia belum faham. Tapi kita tak boleh ubah dia, kita tak boleh tukar dia. Kalau boleh bertukang, belah kepala dia, cuci sekejap otak dia, senang. Kita tak boleh bertukang akan dia. Kan? Allah yang pilih siapa yang paling berhak untuk dicampakkan iman, hidayah, siapa yang boleh kekal istiqamah sampai ke akhir hayat. Bagaimana usaha dia Allah pandang. Maka sabarnya kita insya-Allah berdepan dengan orang macam tu, ubah diri kita untuk berdepan dengan orang macam tu, insya-Allah kebaikan yang kita buat akan mengundang kebaikan daripada luar. Subhanallah. Jadi jangan pernah mencabar-cabar. Betul ke Allah suruh aku sabar ni? Kan aku nak dengar suara Allah. Jangan pernah. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita akan bertemu dengan Allah, jambatannya hanya mati. Orang beriman, orang beramal, dia tak takut mati. Kerana apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, hanya dengan mati aku boleh bertemu dengan Allah. Tapi dia akan pastikan mati dia tu bertemu dengan Allah di dalam syurga. So macam mana? Sudah pastinya suka tak suka kena beriman kepada Allah. Kan, sebab bila dia tidak ada iman kepada Allah, buatlah baik macam mana pun tak ada nilai di sisi Allah. Sebesar zarah iman itu insya-Allah akan mengundang kita ke dalam syurganya Allah. Jadi ini yang kita nak faham, Allah yang pesan pada kita melalui sabar dan solat. Dah solat dah Ustazah, dah sabar dah, tapi kenapa saya masih stres, saya masih tak tenang? Perbaiki solat kamu. Sebab solat kita ni banyak, subhanallah, yang kita perlu pelajari. Tapi kita hanya bersolat mengikut tok nenek moyang kita ajar dulu, mak ayah kita ajar dulu. Kita tak cari orang yang sepatutnya mengajar kita dalam solat. Apa nak memaknai rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, bagaimana, kenapa kita disuruh rokok, disuruh sujud, kenapa dalam rukun ada tamak ninah, bukan laju-laju dalam solat, bukan di hujung-hujung waktu kita memberi sisa-sisa kepada Allah. Jadi perbaiki dari segi bacaannya, perbuatannya, qalbi, nak hadirkan khusyuk di dalam hati kita. Semua ni perlu belajar. InsyaAllah bila solat ni betul, tiang rumahnya betul. Bila tiang rumahnya betul, insyaAllah tak sengitlah rumah tu. Ya, jadi Masya Allah, Tabarakallah, dia adalah tiang kepada agama kita. Sebelum memperbetulkan yang lain, betulkan solat dulu. Saya tak sempat nak solat Ustazah, busy cari rezeki. Lepas tu saya banyak bersedekah, sebesar gunung sedekah saya. Allah tak pandang kalau kamu tak solat. Maka solat, doakan seluruh ahli keluarga kita, zuriat keturunan kita, golongan yang muqimas salah, orang yang tetap mendirikan solat. Sampai setelah matinya kita, mungkin baru doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu bukan Allah tak makbul, tapi Allah nak test kesabaran kita. Masih berdoa dengan ikhlas tak? Bila kita sudah tiada, nanti terngiang-ngiang di telinga anak kita, mak dulu selalu bising suruh solat, mak dulu selalu bising suruh tutup aurat. Sekarang tak ada dah. Maka bila mereka terkenang saat matinya kita, mereka buat baik. Solat, kemudian mereka buat apa saja yang Allah perintahkan melalui lisan mak yang membebel-bebel dulu tu. Lalu baru mereka buat saat mak sudah tak ada atas muka bumi Allah. Jadi mak jangan rasa rugi. Kan? Alah, kalau aku dah mati baik tak payah Ustazah. Dulu tu nak suruh solat sebab malu kat kawan. Nak orang lain semua solat, anak kita je tak solat. Siapa suruh cerita kat orang anak kamu tak solat? Kan? Jangan, muslimat dirahmati Allah, hanya cerita pada orang yang tepat. Hanya cerita kerana minta pendapat. Bukan cerita kat satu kampung, anak yang bertiga tu memang tak betul, malas nak solat. Akhirnya semua orang tahu, kan? Aib keluarga kita dibuka. Masya Allah, Tabarakallah, tugas kita adalah doa. Perbaiki solat, doakan seluruh zuriat keturunan kita. Percayalah bila jenazah kita diusung, masuk ke tempat pembaringan untuk disembahyangkan. Antara yang akan sembahyang ketika itu adalah anak kita yang tak solat tu, percayalah. Dan saat itu mengalir air matanya, lepas ni tak ada dah mak nak membebel kat aku ni, suruh solat. Okay, lepas tu dia akan ada azam, lepas ni aku tak akan tinggal sembahyang lagi dah.
Sebab apa? Bila dia sembahyang, dia teringat pesanan mak dia. Teringat itulah, walaupun anak ini tidak berdoa untuk ibunya, tapi setiap kebaikan yang dia buat, solat yang dia buat, asbab teringat akan ibunya, pahala itu mengalir ke alam barzakh. Faham ibu-ibu yang dirahmati Allah? Sebab tu doa seorang ibu jangan berhenti, tak pernah terhijab, kan? Masih berdoa dalam ikhlas walaupun disakiti oleh anak-anaknya. Sebab kesian anak aku ni berdoa, tapi kerana aku duk sakit hati kat dia, aku duk terluka hati dengan dia, maka doa dia terhijab. Aku nak doa dia makbul kerana salah satu daripada doa dia adalah mendoakan aku. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Ini satu mujahadah yang sangat besar. Walaupun sakit macam mana, sakit bersalin itu lebih dahsyat daripada sakit ditengking oleh anak sendiri. Ya muslimat dirahmati Allah, maksud saya nanti bila anak dah besar, dah boleh tengking, dah boleh lawan kita, Allah, sakit itu lebih dahsyat daripada sakit bersalin. Tapi ibu ayah, perjuangan kita bagaimana? Subhanallah, untuk kekal sabar. Kerana sabar itu adalah indah. Kesian anak kita kalau kita tidak maafkan dia. Kesian anak kita kalau kita mendakwa dia adalah anak derhaka. Kerana sebelum dia menjadi derhaka, mungkin kita terlebih dahulu derhaka dengan Tuhan kita. Kaedah kita membesarkan anak-anak kita dengan agama tak berapa betul sebelumnya kerana jahilnya kita. Maka banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Kedua, kita dah berbahas panjang dalam kitab ini. Ketahuilah bahawa ujian itu bukan hanya kamu. Bukan hanya kamu. Kerana kata seorang tokoh, Abdul Rahman Wahid, sabar itu tidak ada batasnya. Sekiranya ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya, bererti kamu belum sabar. Faham ya? Allahu Akbar, sangat deep. Ustazah Zai baca ni rasa macam alamak, macam kena lempang je. Macam itulah. Sebab apa? Sebab kita rasa macam, aku ingat sampai bila aku nak sabar? Sabar pun ada batasnya. Bagi mereka yang berpendapat dan bermazhab seperti ini, makanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kamu belum sabar. Jadi nak tanya Kak Gaya rasa sepanjang kawan dengan saya ni dah sabar ke belum? Ustazah jawab sendirilah. Kan sahabat? Sebab hanya kita yang tahu. Aku kata aku ni dah hilang sabar, bermakna kamu belum pernah bersabar. Jadi kita harus muslimat dirahmati Allah menempuh dengan apa jua. Kerana yang berikan ujian dalam hidup kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha berkehendak baik. Kita belajar lagi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, senangilah perkara yang terjadi. Kita minta A, tapi Allah bagi B. Zalim ke Allah tu? Dah. Kita kata kita minta A, ia baik untuk hari ini ku, untuk esok lusa ku. Tapi Allah maha tahu yang terbaik untuk kita bukan setakat hari ini ku dan besok lusa ku, tapi selepas kematian kita. Mu kalau dapat benda A ni, mu lupa dengan aku. Tapi aku bagi B, kok jalan jauh sikit nak sampai. Supaya sampai selepas mati, insya-Allah engkaulah hamba yang sentiasa mendekat dengan aku. Bukankah dengan diuji itu baru kita ya Rabb di lisan, baru kita bangkit bertahajud tengah malam, nangis-nangis minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana kita dapat nikmat kesenangan, kita sudah mula terlupa dan menjauh dengan Allah. Jadi Allah beri kepada kita mengikut kemampuan kita, sahabat-sahabat. Sebab itu Sayyidina Ali pesan pada kita, apabila yang kamu senangi tidak terjadi, belajarlah untuk menyenangi apa yang terjadi. Kita sedang bermujahadah bila kita paksa hati kita untuk suka apa-apa yang nafsu kita tak suka. Kerana apa yang kita suka itu insya-Allah adalah kesukaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini selesai pelajaran ulangan sepanjang 3 hari berada di sini. Kita berfasabrun jamil. Hari ini hari Khamis, hari yang keempat. Besok saya ulas mungkin macam semalam kuliah sambil kita bersembang dengan orang kucing di masjid kan. Mungkin yang dalam talian yang follow kuliah kita ni, Masya Allah, Tabarakallah. Saya kehilangan, ada ke anda dalam talian? Masya Allah, Tabarakallah. Sebab daripada tadi saya punya viewers ni tak meningkat langsung. Problem juga. Problem juga ni. Okey ke? Tak okey. Okey. Tapi komen berjalan. Saya kesian dengan mereka ni, ramai yang follow kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ini pelajaran barunya adalah kita nak merujuk satu surah yang kita selalu juga dengar daripada lisan asatizah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Kalau kita tak hafizah pun kita haf pada ayat ni kan? Betul? Sebab disuruh kita membacanya seusai solat. Khususnya solat subuh, solat maghrib. Kerana apa? Kerana terjemahannya sangat indah. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala daripada kebajikan yang diusahakannya dan dia mendapat seksa daripada kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami sekiranya kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami perkara yang tidak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami mengatasi golongan orang-orang kafir. Kita muslimat dirahmati Allah, diajar dah doa-doa yang baik, tapi sebab kita tak faham. Sebab tu muslimat belajarlah berdoa dengan hati, jangan hanya berdoa dengan bibir. Kan? Berdoa dengan apa yang Nabi SAW doakan itu satu sunnah. Tapi berdoa dengan apa yang kita minta kepada Allah tak pernah salah. Okay? Makna kita bercakap-cakap dengan Allah seperti mana kita bercakap-cakap dengan hamba-hamba Allah yang kita sedang merintih merayu minta kepada dia. Tapi dengan manusia ni kita minta merintih merayu, kadang-kadang orang dah give up dah dengan kita. Nampak je muka kita terus tutup pintu, kan? Muka dia ni memang muka minta duit lah ni. Muka dia ni memang muka minta tolong lah ni. Kan? Cakap dengan diorang ni belalang, bapak tak ada kat rumah. Macam mana kan? Macam tu dah belalang lah pula keluar kan? Jadi maknanya, kan? Macam mana nak cakap bapak tak ada kat rumah? Kan? Anak pula yang tak pandai menipu. Jadi maknanya, siapa yang ting-tong kat depan tu? Pak Long, mak. Buka-buka pintu. Pak Long kau tu kalau datang Fuji, Apple besar-besar dia bawa. Ting-tong, siapa yang buka, yang datang tu? Pak Su, tutup-tutup, bagi tahu ayah tak ada. Tu nak pinjam duit dah tu, tak ada benda lagi dah tu. Kan? Kita kadang-kadang macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah tahu hati kita. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah datangkan orang-orang yang begini sebenarnya bukan ujian untuk dia saja. Sebenarnya Allah nak test kita. Okay? Jadi datanglah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam suratul Baqarah ayat 155 hingga 156 pun biasa asatizah kita baca. Subhanallah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Cuba ulang kalimah ni yang terakhir. Daripada mula kan pitam pula kan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ulang. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sekali lagi. Sekali lagi. Tolong hafal ayat ni. Kan kenapa? Dia boleh pujuk diri kita sendiri. Nanti kita dengar apa maksud wabashiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit al-khawf, rasa takut. Takut macam-macam takut, kan? Wal-ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kehilangan harta. Wal-anfus, nyawa. Itu sebab kadang-kadang orang yang kita sayang tu meninggal.
Kenapa anak saya meninggal dulu ustazah? Sepatutnya saya yang tua mati dulu. Allah berkehendak. Dan tanaman, dan sampaikanlah tanaman ni, kalau kita kata saya sebelum Covid ustazah saya ada syarikat sekian-sekian, lepas Covid habis dah. Semua pekerja entah ke mana. Itu biasa. Orang dulu-dulu dengan tanaman dan ternakannya, kita dengan holding itu sendirian berhad kan macam-macam. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, maksudnya sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi wahai Muzayyanah Abdullah, saat kamu diuji, kamu nak minta tolong dengan siapa lagi kecuali Allah. Sebut pada hati kita, wa basyiris sabirin. Aku nak masuk dalam golongan itu ya Allah. Golongan mana yang nanti engkau akan berikan kabar gembira? Kerana apa engkau berikan aku kabar gembira ya Allah? Kerana aku paksa diri aku untuk menjadi orang yang sabar. Maka kerap memaksa diri menjadi orang yang sabar, insya-Allah terbenalah ikhlas di dalam hati kita untuk sabar. Tapi kalau kita tak paksa diri kita untuk bersabar, macam mana akhirnya kita nak bertemu dengan titik ikhlas? Nantilah ustazah, bila saya dah ikhlas baru saya sabar. Itu lain. Kan sebab itu ada orang nasihat suami dia, bang kenapa tak sembahyang? Dah balik haji, dah tua-tua ni abang, umrah banyak kali, sembahyang malas. Engkau suruh-suruh aku sembahyang ni, aku belum ikhlas nak sembahyang. Sama macam anak kita. Kan ibu tak payah paksa-paksa lah orang pakai tudung. Nanti bila orang dah ikhlas, orang pakailah. Cuba ibu rujuk dalam Quran ayat sekian-sekian. Engkau main, muslimat dirahmati Allah. Tak ada amal bagi orang yang tidak ikhlas. Allah tak bagi pahala. Hebat anak aku sekarang ni. Maka budak sekarang ustazah dah ada PhD. Saya tak boleh cakap apa dah, dia orang lagi pandai. Sebelum saya cakap, dia tanya Google dulu, kan? Jadi saya nak jawab apa lagi, muslimat? Biarlah dia tanya ustaz Google, ustazah Google ya. Kita ustazah yang dekat rumah, murabbiyah utama ni, yang mengandungkan dia, melahirkan dia, tetap kena cakap juga. Okay, sebab apa muslimat dirahmati Allah? Kamu nak tunggu ikhlas baru buat. Hal solat, hal tutup aurat, hal kewajipan daripada Allah ni tak payah tunggu ikhlas. Tunggu ikhlas sampai bila? Syaitan hari-hari duk cucuk, kan? Jangan buat. Sedangkan orang yang dah buat pun dicucuk, ini kan lagi orang yang belum buat. Masya Allah. Jadi kita buat je. Itu baru betul buat je. Sebab apa? Sebab tak ada lain dah. Tetap kena buat. Tetap kena buat. Nanti kita akan merasa lazat. Lazat itulah ikhlas. Tak sembahyang rasa, kau ni duk bawa mak makan kat luar. Kau 3 dah mak tak solat lagi ni. Kan kalau orang kucing, kau 3 nak asar dah, tapi tak zuhur lagi. Macam mana? Kan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak kena faham begitulah. Kenapa kita datang ikhlas? Sebab kita paksa hari-hari untuk buat. Akhirnya orang puji ke, orang tak puji ke, orang kecam ke, orang keji ke, kita tetap nak buat. Sebab Allah suruh aku buat. Itulah dia bertemu dengan titik ikhlas. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi wabasyiris sabirin bagi Ustazah Zai satu pujukan, satu terapi untuk diri kita sendiri. Bila kita faham Quran, tak apalah aku dapat ujian begini, aku diuji dengan macam-macam bentuk. Kan bila kita dapat saja ujian, musibah bentuk apa pun, bukan hanya kematian, disuruh kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah datangnya kita ni, apa saja ujian daripada Allah, dan kita kembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menguji setiap hambanya, tetapi disesuaikan dengan kadar kesanggupan mereka. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup membuat hambanya menderita. Saya ulang, tidak mungkin sifatnya Allah itu untuk membuat hambanya menderita. Sedangkan Allah ciptakan kita, setiap kelahiran ada rezekinya. Tak ada pun yang Allah ciptakan untuk menderita, kecuali kita yang menzalimi diri kita sendiri. Tidak mungkin Allah sanggup melihat hambanya hidup bersedih dan berada dalam keadaan tidak berdaya. Percayalah, setiap perkara yang dia lakukan adalah yang terbaik. Setiap perkara yang Allah lakukan, takdirkan kepada kita adalah yang terbaik. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini sangat indah. Jadi saya nak tutup dengan satu cerita. Cerita daripada sahabat rakan penulis di Indonesia, Alfiah Barakah. Kombinasi buku ini ditulis oleh seorang daripada Indonesia, seorang daripada Malaysia. Yang Malaysia tu sedang berada depan anda sekarang ni, pakai baju kuning pertama kali, rasanya baju kuning. Baik, semata-mata nak datang kucing pakai baju kuning. Semangat. Penulis teringat kisah. Ini bahagian Alfiah Barakah. Sebab tu cerita pasal tahu. Kita kat kucing, orang kucing pandai makan tahu ke? Kalau orang Kedah cakap tokwa. Kan, tokwa. Tahu ni selalunya popular kat Indonesia. Kami dulunya biasa ziarah Ponpes. Silap dah pula, Ponpes.
Lama dah tak pergi, terbalik dah. Pospen tu apa ya? Ponpes. Ponpes tu pondok pesantren. Kan pondok pesantren. Biasa ziarah dulu, bawa grup lah pergi sana 20 orang, 40 orang macam ni juga. So bila kami sampai ke Ponpes tu, dia akan bagi tahu. Kan apa makannya kamu di sini anak-anak? 5T dia sebut kan. 5T. T yang pertama tahu, T yang kedua tempe, T yang ketiga apa ya? Terong. Dia sebut terong tu terong. T yang keempat tu apa? Itulah dia tahu, tempe, terong, telur. Kalau sedikit bagus rezekinya, punya T yang kelima, itulah dia tongkol. Okay? Dia kalau dapat ikan tongkol dah mewah dah bagi mereka. Subhanallah. Jadi kami ni kesian ya Allah. Kalau dah ada tahu, tak ada tempe. Kalau dah ada tempe, tak ada telur. Kalau dah ada telur, satu lauk sahaja. Kalau dapat ikan tongkol tu, maka mewahlah bagi mereka. So, beratur, dapat kuah, hujung baru lauk. Sama ada telur ke, terung ke, tempe. Jadi kami ni kesian, bagilah Ustaz, kat sini ada kedai ayam segera, goreng kan? Ada. Beli. Ya Ustazah, uangnya ni saya ambil, tapi besok saja ya Ustazah ayamnya. Kenapa pula besok? Hari ni Ustaz, sementara orang beratur ni. Ini makcik-makcik ni nak infak, Alhamdulillah buat makan. Tak bisa Ustazah. Kalau dibelikan ayam hari ni, telurnya diketepikan. Sebab budaya mereka tak biasa makan satu kali makan 2, 3, 4, 5, 6 lauk. Faham ya muslimat? Tak percaya cuba tengok bibik yang mula-mula datang kat rumah kita tu. Dia termenung nak makan, kadang-kadang dia nangis. Kenapa dia nangis? Ni cerita daripada orang-orang yang duk bercerita kat Ustazah lah. Bibik saya Ustazah baru sampai daripada Indonesia, Allah. Tiba-tiba dia nangis. Kenapa kamu rindu mak kamu ke? Tidak, banyaknya yang perlu dimakan ini. Kalau di rumah cuma satu. Jadi macam tu. Subhanallah. Jadi dia kata besok saya belikan ayamnya. Jadi tidak adalah 5T untuk anak-anak ni. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bergaul, bercampur dengan mereka, kita dapat melihat susahnya hidup. Bahkan kalau yang tak berapa susah dihantar ke pondok pesantren, mereka terpaksalah hidup dengan cara macam tu. Dan akhirnya membina satu jiwa, satu roh yang baru untuk mereka, hasil daripada tarbiyah. Tapi anak-anak kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Bu, telur dadah, bukan ayam dah ada dah, telur dadah lagi, kau ni banyak cekadak kan. Kita tak makan Ustazah sebab telur dadah tak ada. Dah telur dadah, udang, minta kupas pula kan. Kalau anaknya tak apa, bapak dia suruh kupas. Sabar je lah muslimat dirahmati Allah. Okay, jadi kita nak kata macam mana lagi? Maka cerita ini kita kena faham situasi di Indonesia. Kita kat Malaysia mungkin you ada cerita macam ni. Okay, Ustazah kena ceritalah. Okay. Penulis teringat kisah seorang penjual tauhu yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jualan tahunya tu laku terus. Setiap hari tahunya laris dan habis. Suatu hari seperti hari-hari biasa, dia keluar untuk menjual tahu. Ketika dia sedang lalu di bendang, dia tergelincir dan jatuh. Habis semua tahunya rosak. Akhirnya dia pulang dengan keadaan yang marah-marah. Dia kecewa. Mengapa terjadi perkara ini? Mengapa berlaku begini? Mengeluhlah dia. Mengeluh. Padahal setiap hari dia berdoa kepada Allah supaya perniagaan tahunya lancar dan habis terjual. Biasa kan berlaku pada kita, walaupun kita bukan penjual tahu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Namun pada hari itu bukan untung yang dia peroleh, malah rugi. Akhirnya dia mendapat kabar berita yang pada hari itu bas yang selalu dia naiki bagi berniaga di pasar jatuh ke gaung dan semua penumpang meninggal dunia. Dialah satu-satunya yang terselamat kerana tidak naik bas itu. Disebabkan dia tergelincir di bendang tadi, dia tak dapat naik bas. Rupanya bas itu ditimpa musibah, satu bas meninggal dunia. Allah belum mahu dia mati, lalu Allah buat halangan di jalanan tadi. Dia bersyukur kerana masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biasa macam tu sahabat-sahabat, kes MH17, MH370, ada kisah-kisah. Patutnya saya dalam kapal tu Ustazah, saya tak jadi terbang hari tu. Ni ada ceritanya, Allahu Akbar. Pada petangnya pula ada seseorang mencari dia dengan tujuan membeli tahu. Anehnya orang itu menginginkan tahu yang sudah rosak untuk itik-itik ternakannya makan. Semua tahu yang rosak itu habis dibelinya. Tidak putus-putus pedagang tahu itu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Padahal awalnya dia sudah terlebih dahulu berburuk sangka terhadap Allah. Biasa tak berlaku perkara itu dalam hidup kita, sahabat. Ya, walaupun kita bukan penjual, pembeli, pemakan tahu mungkin, tapi kisahnya ketika saya baca, saya diminta untuk mengedit bahagian tulisan beliau ni sebelum saya top up dengan kisah kita kat Malaysia. Maka saya tersandar sekejap. Masya Allah Tuhan, sangat indah apa yang diaturkan oleh Allah dalam hidup kita. Tak ada satu pun yang tak indah. Semuanya baik belaka. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuma kita belum pernah kenal Allah yang maha baik. Ada banyak sepanjang yang hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun setelah Allah campak hidayah dan dia hijrah, dia akan bermuhasabah. Banyak dah benda yang menyebabkan aku berada di jalan ni hari ni ya Allah. Kan, dan banyak Allah dah selamatkan aku daripada kawah-kawah api neraka tu. Tapi selama ni aku tak kenal engkau. Selama ni aku tak bersyukur. Allahu Akbar, sahabat-sahabat rahmati Allah. Ini antara kisah-kisah dalam masyarakat yang mengiyakan hati Ustazah. Aku kena jumpa dengan ramai orang untuk mendengar kisah-kisah macam ni, untuk menghidupkan hati-hati aku. Kita baca dalam tulisan kadang-kadang, kita jumpa daripada lisan kawan-kawan kita kadang-kadang. Soal dia bercakap benar atau tipu, itu antara dia dengan Allah. Tapi bila kita dapat manfaat daripada cerita-cerita macam ni, ya Allah, Engkau hidupkan ceritaku daripada sipulan, Engkau hidupkan hati aku daripada cerita sipulan ini. Sebab tu kita takkan mungkin sampai kepada Allah dengan sendiri-sendiri, dengan seorang-seorang. Kan duduk dekat taman ni semua orang suka ngumpat, banyak dosa, bermaksiat. Kan tak tutup aurat, nanti dengan aku sekali buat maksiat. Perasan macam ahli syurga semua dia, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Padahal Allah marah kalau kita tak cantum ukhuwah silaturahim. Melalui ukhuwah dan silaturahim itulah kita belajar macam-macam. Jadi mudah-mudahan sedikit kisah tentang tahu ni, kita bolehlah petang ni masak-masak, anak kita nak makan, kau nak makan tahu tak? Kan? Jadi maknanya, apa benda maknanya hari ni cik tahu kan? Ada cerita tentang tahu. Kan malam ni nak sampai, family nak ambil kat KLIA kan? Dalam kereta cerita, kan mak dapat apa kat kucing? Dapat cerita tentang tahu. Pergi kucing ke pergi Surabaya mak aku ni? Kan? Jadi maknanya Masya Allah, Tabarakallah, ada nikmat muslimat dirahmati Allah daripada setiap apa yang kita dapat daripada situasi ataupun suasana ilmu. Okay, jadi insya Allah dalam tempoh lebih kurang 1 jam ini, saya tak boleh berlama-lamaan, jaja dan jeling-jeling lah. Ingat Ustazah ceramah kat kucing jangan lama-lama sangat. Okay. Kenapa Jaja cakap macam itu? Bagus sahabat saya ni muslimat, kan? Sebab dia tahu dia orang nak gambar dengan Ustazah, dia sebenarnya bukan nak dengar ilmu sangat. Kan sabar je lah. Itu orang KL je, bukan orang kucing. Orang kucing memang nak dengar ilmu. Okay? Jadi saya gurau, sebenarnya sahabat-sahabat saya selalu terlupa, terlajar. Jadi saya perasan, apa Jaja dongak ni mesti disebabnya. Tengok jam. Okay. Jadi muslimat dirahmati Allah, Ukak Yun pun kata tahu tak apa. Kami untuk makluman sahabat-sahabat di Kuching, kami ada pegawai media, pegawai tata tertib, kan macam-macam pegawai ada. Jadi dia orang tolong ingatkan Ustazah. Sebab Ustazah jadi syok macam tak nak balik pula kat sini kan. Jadi Allahu Akbar, sebab untuk makluman saya bahagia sangat. Sampaikan orang hotel kata, bukan orang hotel, saya jumpa dengan seorang lelaki ni, dia satu lift dengan saya masa hari kedua kot kita bersarapan. Kan dalam tu, itu yang ramai-ramai tu, makcik-makcik tu datang sini buat apa dia? Dia nak balik bilik dia. Saya tingkat 1, dia tekan nombor 3. Jadi mungkin dia ingatkan saya lama lagi kan, saya dah nak keluar dah. Lepas tu itu dengar apa ni, ikut ceramah Ustazah. Ustazah yang mana tu dia ikut tu? Kenapa ramai-ramai sangat datang sini tu? Jadi saya nak keluar dulu ya. Jadi kelakar kan, kadang-kadang dalam hidup ni subhanallah, dia sedang bercakap tentang kita, kita duduk depan mata, tak kenal. Kita sedang bercakap tentang Allah, hari-hari nak memburu redanya Allah, tapi kita tak kenal bagaimana Allah menunaikan haknya untuk kita. Sebab Allah, sahabat-sahabat, takkan nak tengok kita derita. Allah takkan nak tengok kita dihumban dalam neraka. Itu kenapa Allah ciptakan neraka Ustazah? Tanya lagi, Masya Allah. Dan memanglah kena cipta neraka. Minta maaf sebut, kalau kita ada pengalaman hidup saya dulu Ustazah, tak boleh lupa adik perempuan saya ditinggal di rumah seorang-seorang. Kami semua tak ada kat rumah, kena rogol dengan seorang perogol jahat. Saya takkan maafkan dia sampai bila-bila. Tiba-tiba kau duduk dalam syurga sama dengan perogol tu nanti kan. Bukan kau ke dulu yang rogol adik aku tu, pasal apa kau masuk syurga? Dah sebab doa kau dulu, janganlah Allah ciptakan neraka, semua orang masuk dalam syurga. Contoh muslimat, Allah bertindak dengan adil. Kalau dia tak bertaubat, akhirnya dia dalam neraka.
Tapi kalau dia bertaubat, mungkin dia lebih mulia daripada kita. So tak ada siapa pun kita yang ada cop di dahinya syurga neraka. Kita sebenarnya sedang berjuang untuk menghindarkan diri kita daripada neraka. Dan mudah-mudahan Allah himpunkan kita di dalam syurga. Salah satu sebabnya cinta akan taman-taman syurga yang ada di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan Allah redha pada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah lembutkan hati kita, Allah kabulkan doa-doa kita, dan Allah hapus segala dosa kita. Jadi untuk mengaminkan doa ini dalam hati, dan pasti diaminkan oleh para malaikat, dengan kita menghadiahkan tuan rumah dan seluruh sahabat-sahabat kita di Kuching dengan satu doa yang kita menyeru beberapa namanya Allah dalam buku amalan harian. Itulah dia pada muka surat yang ke-254. Boleh sahabat-sahabat? Dah simpan buku dalam beg. Sabar je lah. Tak sabar-sabar. Nak balik ke nak makan? Okey. 1, 2, mula. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Ghafur, 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 Ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Razzaq, 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 Ya Razzaq. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah rezeki kepada kami. Ya Rahim, 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 Ya Rahim. Ya Allah, sayangilah ke atas diri kami. Ya Allah, sayangilah ke atas diri kami. Ya Allah, 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 Ya Allah,
bergetarlah hati orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah. Sepatutnya begitu. Kita mungkin belum fasih baca Quran, kita mungkin tak hafal mana-mana zikir dan doa, tapi kembalilah kepada Allah. Apa saja ujian, musibah, masalah yang rasa macam tak terbeban, tak terpikul dah, cepat-cepat menyeru Allah. Allah, ya Allah, bagi aku kekuatan, ya Allah. Jangan bertemu dengan makhluk dulu, bertemulah dengan Allah dahulu. InsyaAllah sahabat-sahabat, bila sudah benar-benar lillah kerana Allah, pasti hilang segala lelah. Ya, sabar itu indah, yang tenang pasti menang. Tiba teringat Kak Imam, maklumlah besok nak jumpa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi insya-Allah semua doakan yang di Madinah nak berangkat balik selamat di KLIA besok. Kita selamat sampai ke KLIA, masuk ke rumah masing-masing malam ni. Besok pagi yang dalam talian saya di Masjid Al-Falah Subang, terus ke KLIA untuk jemput rombongan balik. Dan kita baru dapat berita sahabat saya Zuriah yang membekalkan kek lapis homemade dia tu, yang nak hantar kat hotel tak jadi, ke sini pun dah ada, dah sampai. Ibunya semalam tiba-tiba kena stroke dan sekarang dikabarkan doktor kata macam tak ada harapan. Jadi kita minta doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri apa saja yang terbaik untuknya. Sebagai doa seorang musafir, kita hadiahkan juga doa kebaikan untuk tuan rumah yang meraihkan kita hari ini. Untuk seluruh sahabat-sahabat di Kuching yang bersama-sama, Kak Naimah, Kak Julida, Kak Lim, semua yang bersama-sama dalam program rehlah kami. Masya Allah, tabarakallah, tanpa mereka ni sebagai jambatan, tak teraturlah program-program yang cantik seperti ini. Jadi tolong sampaikan salam saya dan semua kami kepada seluruh yang kami jumpai sepanjang 4 hari di sini. Ampun maaf, sesungguhnya banyak silap dan khilaf, lebih-lebih lagi daripada anak-anak Ustazah Zainilah yang seronok sangat. Kadang-kadang nak bergambar punya pasal langgar mokcik-mokcik. Okay, jadi minta maaf sangat. Okay, jadi apa saja jangan serik, jangan jerah. Salah. Jangan apa? Jerak. Jangan jerak untuk menerima kami di sini. Salah pula. Logat lari ke Kedah. Okay? Terima kasih banyak. Ampun maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan rumah. Mana Jah? Kita punya Jah? Jah, kita punya. Okey, jalankan tugas ni. Minta maaf ya, tak ada apa yang mereka terkejut banner ni jatuh. Jadi mereka menjerit, tak ada apa yang aksiden yang risau. Sabar je lah makcik-makcik.